didakwa di mahkamah esok atas tuduhan membunuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. Susulan kes pelajar maut di langgar kereta pegawai polis di Meru, Ipoh Jumaat lepas, keluarga pelajar Allahyarham Muhammad Zaharif Effendi Muhammad Zamri, 17 tahun, telah melantik peguam untuk menuntut pembelaan atas kematian mangsa. Peguam Datuk Wan Azmirwan Majid berkata pihaknya akan bertindak bagi melihat kepada siasatan jenayah dan memastikan ia dibuat secara telus. Tindakan sivil terhadap anggota kanan polis yang menyebabkan kematian mangsa turut diteliti. Apa yang kami buat ialah untuk mengumpul segala bahan bukti yang ada dan melihat kembali semua video-video yang dihadapkan kepada kami dan juga mengumpul setiap saksi yang ada di tempat tersebut. So insya-Allah dalam masa 2-3 hari ini kami dapat kumpul semua ini dan kami akan hadapkan semua bukti-bukti pembuktian ini kepada pihak polis agar dapat membantu mereka dalam siasatan dan juga tuntutan kami. Datuk Wan Azmir ditemui ketika melawat keluarga mangsa di Taman Cepo Sentosa, Cemor. Sementara itu, pegawai kanan polis tersebut akan dituduh di Mahkamah Magistrat Ipoh esok. Peguam negara menyatakan terdapat keterangan mencukupi untuk mendakwa suspek berusia 44 tahun itu atas kesalahan membunuh mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Pejabat Peguam Negara melalui kenyataan memberitahu suspek akan dituduh di Mahkamah Magistrat Ipoh esok sebelum mahkamah sama menetapkan tarikh untuk memindahkan kes ke Mahkamah Tinggi bagi tujuan perbicaraan. Muhammad Zaharif Effendi Muhammad Zamri maut selepas motosikal ditunggangnya di langgar kereta di Jalan Taman Jati, Bampiran SMK Jati di Meru. Kejadian pukul 12.30 tengah hari itu menyebabkan mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah pada bahagian dada dan perut. Pegawai polis itu direman 3 hari sehingga esok bagi membantu siasatan. Kes bunuh Zain Rayyan, 7 rumah tidak berpenghuni di apartmen idaman Damansara Damai diperiksa pasukan forensik. Siasatan tertumpu di 2 tingkat unit di Blok R apartmen berkenaan. Pemeriksaan dilakukan pasukan forensik IPK Selangor dan Bukit Aman. Penelitian di unit kediaman kosong di tingkat 3 dan 4 blok terbabit dilakukan bermula sekitar pukul 3 petang. Siasatan di lokasi tersebut dibuat hampir 2 jam. Pemeriksaan susulan dijangka disambung semula esok. Zain Rayyan ditemukan maut bampiran rumahnya pada 6 Disember lalu. 4 lelaki dijatuhi hukuman penjara 16 tahun selepas didapati bersalah rogol berkumpulan terhadap seorang kanak-kanak berusia 12 tahun 3 tahun lalu. Hukuman diputuskan Hakim Mahkamah Session Kuala Terengganu Noriah Osman selepas pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah. Tertuduh adalah Muhammad Farizal Fauzi 20 tahun, Tuan Muhammad Syafiq Tuan Ismail 24 tahun, Muhammad Gaddafi Abdullah 23 tahun dan Ahmad Shah Harfuddin Omar 26 tahun. Mereka didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah ladang sawit di Ketengah Jaya Dungun antara pukul 9 hingga 11 malam pada 29 September 2020. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 16 tahun terhadap 3 tertuduh bermula tarikh sabit kesalahan manakala Ahmad Shah Harfuddin bermula tarikh ditangkap iaitu 11 Oktober 2020. Susulan tanah runtuh di Jalan Wawasan Puchong, Selangor, Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ giat melakukan proses mitigasi di kawasan tanah runtuh. Ketua Polis Daerah Serdang Assistant Commissioner A.M. Balagan berkata 375 cerucuk besi akan dipasang bagi mengawal pergerakan tanah. Proses tersebut akan mengambil masa 2 minggu untuk selesai. Dalam pada itu, Jabatan Air Selangor telah menutup sumber bekalan air selepas paip di bawah tanah pecah. Langkah itu bagi mengelakkan pergerakan tanah yang akan mengganggu proses mitigasi. Semua 9 kediaman terbabit telah dikosongkan. 8 orang daripada satu keluarga ditempatkan sementara di PPS Dewan Serbaguna MBSJ, manakala penduduk lain menumpang di rumah saudara masing-masing.
Susulan kejadian itu, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi telah mendapatkan maklumat daripada Jabatan Kerja Raya Selangor. Kawasan kejadian tersebut berada dalam pentadbiran pihak berkuasa tempatan Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ dan tindakan sewajarnya telah dilakukan. Remaja lelaki yang hilang ketika mandi bersama 6 lagi rakannya di kawasan tala air di Lorong Indra Sempurna 2 Kuantan ditemukan lemas berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau pagi tadi. Mayat Muhammad Amirul Haikal, Cik Jaafar 14 tahun ditemui pada jam 10 pagi pada jarak 1.6 km dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Pengarah Jabatan Pemuda Penyelamat Pahang Datuk Wan Muhammad Zaidi Wan Isa berkata mayat mangsa ditemukan dalam keadaan terdampar dan tersangkut pada pokok. Mayat kemudian diserahkan kepada pihak polis sebelum dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Afzan untuk siasatan lanjut. Tular notis didakwa dikeluarkan sebuah syarikat kedai kek kepada pekerja melarang ucapan sambutan Hari Natal ditulis pada kek yang dijual. Dakwa hantaran itu, perbuatan seumpama akan menjejaskan status sijil halal dimiliki syarikat. Sebahagian pasukan biar betul mendapati perkara terbabit adalah palsu. Menurut JAKIM, isu sama pernah dinafikan ketika ia tular 3 tahun lalu. Jelas agensi berkenaan, tiada larangan seumpama dikenakan kepada mana-mana pemegang sijil halal. Ini kerana tindakan terbabit tidak memberi kesan kepada status halal sesuatu makanan. Malah, perkara itu juga tidak tersenarai dalam Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia Domestik 2020. Bagi mengelak sebarang salah faham, pemilik perniagaan disaran merujuk terlebih dahulu kepada pihak berwajib sebelum membuat keputusan. Orang ramai juga diminta tidak menyebarkan maklumat tidak benar. Selain mencetuskan kebimbangan, penyebaran berita palsu juga merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul? Segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Sidang Kemuncak ASEAN Jepun menyaksikan pemimpin utama ASEAN dan Jepun membentangkan cadangan yang akan dimuktamadkan menerusi kenyataan bersama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim lantang menyuarakan pandangan Malaysia demi kelangsungan kerjasama yang sedia terjalin antara ASEAN dan Jepun. Gilbert Robert melaporkan. Malaysia telah mencadangkan kolaborasi lebih erat di antara ASEAN dengan Jepun dengan fokus untuk memperkukuh daya tahan rakyat berdepan cabaran masa depan. Memetik pandemik COVID-19 sebagai contoh, tumpuan diberi kepada isu berkaitan kesihatan awam, pengurusan bencana, perubahan iklim serta pertukaran sesama rakyat. Usaha itu akan menyaksikan penyatuan bakat, pengalaman dan kepakaran untuk sama terlibat dalam solusi berkaitan isu yang memberi impak sejagat. Malaysia juga mahu memanfaatkan pengalaman dan kepakaran Jepun dalam pengurusan bencana dengan mewujudkan pusat bantuan bencana secara kekal di Malaysia. We collaborate beyond conferences and diplomatic encounter. Let's look at the ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases. Our proposal is that Japan should allow and invite ASEAN member states to send their researchers to the centre. Dalam pada itu, kerjasama dari sudut ekonomi turut disuarakan Malaysia pada sidang kemuncak ASEAN Jepun kali ini. Datuk Seri Anwar mahu ekonomi digital terus diperkasa bagi rantau ini selari Pelan Induk Digital ASEAN 2025. Akses internet yang inklusif kepada segenap komuniti mampu menyokong aktiviti perniagaan e-dagang khususnya PMKS. Recognizing Japan's expertise in the digital sphere, I urge for deeper collaboration, particularly benefiting our startups and micro, small and medium enterprises. I also welcome areas' efforts to advance our digital economy agenda, including through the establishment of
of EDISC, Digital Innovation and Sustainable Economy Centre. Berhubung isu keterjaminan makanan, kerjasama menerusi Midori Cooperation Plan diasaskan pada Oktober menjadi perintis kepada inovasi sektor pertanian dan penuaian secara mampan. Malaysia turut menegaskan keperluan sistem monetari serantau menerusi rangka kerja penyelesaian mata wang tempatan sekaligus berupaya menyuntik kestabilan mata wang tanpa perlu bergantung kepada turun naik mata wang luar. Esok, Perdana Menteri dijadual menyertai mesyuarat pemimpin Komuniti Pelepasan Sifar Asia AZEC pada sebelah pagi ikuti jamuan makan tengah hari bersama pemimpin perniagaan Jepun. Pada sebelah petangnya pula, beliau dan juga isteri akan menghadiri majlis minum petang di Istana Maharaja Jepun sebelum kemudiannya menyertai perjumpaan bersama diaspora Malaysia. Jabatan Robert, Tokyo, RTM. ASEAN dan Jepun secara kolektif mampu main peranan signifikan dalam komuniti global ke arah penyelesaian damai dan tuntas konflik Palestin-Israel. Menerusi ucapan pada sesi pertama sidang kemuncak ASEAN-Jepun, Perdana Menteri menghargai sokongan negara anggota ASEAN serta Jepun kepada resolusi PBB mengenai Gaza minggu lalu. On Gaza, Malaysia welcomes the adoption of the United Nations General Assembly resolution on 12 December 2023, supported by all ASEAN members and Japan, which demands a humanitarian ceasefire, humanitarian access, and the release of hostages. We, of course, in Malaysia condemn Israel's continued destruction of Gaza, atrocities that will only remind us of Hiroshima and Nagasaki. Collectively, we must support efforts towards a peaceful and durable solution to the Palestinian-Israeli conflict. Beliau terus menuntut ASEAN dan Jepun bekerjasama ke arah pelucutan senjata nuklear dan penggunaan tenaga nuklear secara aman dalam konteks global. Lebih 6,000 penduduk terjejas banjir direkodkan di 4 negeri. Mereka menjadikan ke-29 pusat pemindahan sementara PPS sebagai tempat berlindung. Menurut info bencana JKM, Kelantan merekodkan jumlah penduduk terlibat paling tinggi iaitu 5,093 orang. 16 PPS beroperasi di Jajahan, Pasir Mas dan Tanah Merah. Di Terengganu, jumlah penduduk terjejas banjir berjumlah 821 orang. Mereka ditempatkan di 10 PPS sekitar Dungun, Marang dan Setiu. Daerah Hili Perak mencatatkan jumlah penduduk terjejas seramai 89 orang. Sebuah PPS beroperasi bagi menempatkan mereka yang terlibat. Sementara itu, di Selangor, 39 penduduk dari 11 keluarga masih berlindung di 2 PPS. Di Kuala Selangor, PPS SK Parit Mahang menempatkan 20 orang, manakala PPS SRA Padang Jawa di Kelang 19 orang. Situasi banjir di Kelantan semakin meningkat apabila 16 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di negeri itu membabitkan daerah Tanah Merah dan Pasir Mas tengah malam ini. Bagi mengetahui situasi semasa banjir di Kelantan, kita bersama wartawan Amirul Hafiz Rosli. Silakan. Baik, terima kasih. Ketika ini saya masih lagi berada di Rantau Panjang Pasir Mas untuk meninjau keadaan terkini banjir di sekitar sini. Seketika ini saya berada di pintu 2 Pusat Pemeriksaan Kastam Zon Bebas Cukai Rantau Panjang ini untuk meninjau keadaan terkini di kawasan ini. Apa yang boleh saya katakan, laluan di sini tidak boleh dilalui oleh kenderaan ringan kerana air difahamkan kira-kira 0.5 meter aras air di sini. Jadi untuk jumlah penduduk terjejas banjir di Kelantan dilihat semakin meningkat apabila 4,840 penduduk terjejas banjir daripada 1,528 keluarga kini
ini berlindung di 15 pusat pemindahan sementara PPS di 2 daerah iaitu di Tanah Merah dan Pasir Mas setakat jam 11 malam tadi. Menurut Portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Pasir Mas menjadi jajahan paling ramai menempatkan penduduk terjejas banjir dengan 4,716 orang daripada 1,494 keluarga ditempatkan di 14 PPS di jajahan itu. Antara PPS yang menempatkan penduduk terjejas banjir paling ramai ialah di PPS di SK Rantau Panjang 2 yang menempatkan penduduk terjejas banjir iaitu 1,192 orang daripada 409 keluarga. Tanah Merah pula menempatkan 124 penduduk terjejas banjir daripada 34 keluarga ditempatkan dalam satu PPS. Sementara itu, menurut laman sesawang Public Info Banjir JPS, Sungai Golok di Rantau Panjang merekodkan aras air melebihi tahap bahaya. Jadi saya kira setakat itu saja info berkenaan dengan banjir yang saya boleh beri kepada anda penonton berita RTM. Awasi anak-anak anda ketika musim bah ini. Ingat, banjir ini ibarat api. Sama juga dengan api, kecil-kecil dia jadi kawan, besar-besar dia jadi lawan. Jadi awasi, sentiasa pantau anak-anak anda dan sentiasa mendengar arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan untuk mengelak daripada berlaku perkara yang tidak diingini. Setakat itu saja. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkhidmatan van transit atas permintaan ataupun DRT akan dilaksana di Lembah Kelang ia sebagai pengangkutan alternatif dalam memperkasa kesaling hubungan pengangkutan awam. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata sebahagian peruntukan RM50 juta akan digunakan untuk membeli van dan operasi akan diselia prasarana. Perincian mengenai pelaksanaan inisiatif itu akan diumumkan kelak. Jadi daripada taman-taman perumahan, kawasan-kawasan yang tidak ada perkhidmatan pengangkutan awam untuk pergi ke stesen-stesen pengangkutan awam, umpamanya nak pergi ke stesen LRT, stesen monorail dan sebagainya, mereka boleh panggil ataupun demand perkhidmatan van itu. Dia macam e-hailing punya servis, dia akan pick up daripada rumah mereka. Cukai jualan 10% pembelian dalam talian hanya terpakai bagi produk import bernilai RM500 ke bawah sahaja. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata pihaknya akan memberi penerangan lebih jelas berhubung isu terbabit. Antara lain ini untuk tingkatkan daya saing produk-produk tempatan dan tidak ada kesan kepada produk-produk dalam negara kita yang dibeli secara dalam talian. Jadi yang penting untuk dijelaskan, ia hanya terpakai untuk produk-produk yang diimport dari luar negara yang dijual secara dalam talian di Malaysia. Produk-produk dalam negara yang dihasilkan di Malaysia tidak terkesan dengan cukai ini. Selain itu, orang ramai boleh merujuk laman rasmi Jabatan Kastam untuk mendapat maklumat lebih terperinci. Sementara itu, program Renew iaitu Reuse, Educate, Nurture dan Empower with Waste perlu diperkasa dalam usaha menggalakkan komuniti mengambil peranan aktif dalam memelihara alam sekitar dan mengurangkan jejak ekologi. Inisiatif itu penting dalam mendidik masyarakat untuk membudayakan amalan kitar semula. Program tersebut diharap dapat diperluas kepada golongan penjaja serta peniaga dalam industri makanan. Untuk meningkatkan kesedaran di kalangan komuniti tentang kepentingan menjaga alam sekitar, kita semula, dan saya lihat program ini berjaya bila mereka memaklumkan jumlah minyak masak terpakai yang telah berjaya dikumpulkan lebih daripada 100 kg semalam. Jadi ini bagi saya menunjukkan kesedaran mula meningkat di kalangan komuniti di lembah pantai tentang pentingnya untuk kita pastikan minyak masak terpakai contohnya dilupuskan dengan baik, ya, kalau boleh diguna di kita semula.
Saya harap JV antara IPTA dan juga komuniti setempat dapat dipertingkat, dan saya raikan usaha seperti yang dilakukan oleh ISEPS UiTM ini bersama dengan Majlis Perwakilan Penduduk Lembah Pantai. Beliau merasmikan program Renew dengan kerjasama ISEPS UiTM di Taman Bukit Angkasa Ibu Negara. Program jualan rahmah pelbagai model dilaksanakan sebanyak 4,393 kali sehingga 15 Disember di negara ini menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Fuziah Saleh. Program tersebut telah dilaksanakan melibatkan 222 kawasan parlimen dan 586 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Seramai 6.2 juta orang pengunjung telah dicatatkan melibatkan nilai jualan keseluruhan sebanyak hampir 200 juta ringgit. Melalui kajian impak inisiatif Payung Rahmah yang dilaksanakan KPDN mendapati sebanyak 73% daripada 1,600 responden bersetuju inisiatif Payung Rahmah dapat mengurangkan kos sara hidup. Manakala 64% responden menyatakan jualan rahmah bergerak telah memberi impak terus kepada mereka. Telah 1.5 juta rakyat Malaysia menerima sentuhan daripada jualan rahmah bergerak. Dekat 2,000 lokasi kita sejak pada bulan Mei apabila kita lancarkannya. Ya. Jadi jualan rahmah bergerak ini, dan daripada kajian impak yang kita lakukan, kita dapati bahawa 73% daripada responden mengatakan bahawa jualan rahmah ini berjaya mengurangkan kos sara hidup. Inisiatif Rahmah akan diteruskan pada tahun hadapan dengan peruntukan tambahan 50 juta ringgit menjadikan jumlah peruntukan sebanyak 200 juta ringgit. Beliau merasmikan jualan Rahmah bergerak di Dewan Semai Bakti Felda Jengka 12 Pahang. Nanas Mardi Sweet MS16 bakal menjadi varieti nanas terbaik hasil kajian selama 10 tahun oleh Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia Mardi. Varieti berkenaan dijangka meningkatkan hasil pengeluaran nanas dan bakal dipasarkan pada 2025 nanti. Exko Pertanian dan Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Negeri Dato' Zahari Sarip berkata usaha itu akan diteruskan bagi memenuhi keperluan pasaran domestik. Dan bagi pihak Johor, kita mengalu-alukan varieti baru ini kerana kita faham bila kita nak memperluaskan keluasan tanaman nanas, bila kita nak meluaskan pasaran nanas, tentu ada persaingan. Kerana persaingan sihat ini akan menyebabkan pertambahan pengeluaran pasaran dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran hybrid baharu Nanas Mardi yang disempurnakan Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Ahmad Maslan merangkap ahli Parlimen Pontian. Tapak pekan sehari Temeloh sepanjang 2.2 km yang terletak di tengah-tengah Bandar Temeloh akan diangkat sebagai tapak warisan negeri Pahang. Menteri Besar Pahang Dato' Sri Wan Rosdi Wan Ismail berkata tapak pekan sehari yang wujud sekitar tahun 1870 itu mempunyai sejarah dan keunikannya tersendiri. Lokasi tapak peniaga yang wujud sejak 150 tahun itu merupakan pusat senti penduduk untuk menjual hasil pertanian yang melibatkan peniaga dari daerah Temeloh, Jerantut, Bera dan Kuala Krau. Bincang dengan YDP, sebenarnya akan buat permohonan untuk dijadikan satu tapak warisan, sebab kita tak ada pada tempat lain. Sebab itu kita kena jaga pekan sehari ini. Dan tadi saya minta juga supaya daripada segi kebersihan mesti diutamakan, dan dalam masa yang sama walaupun ada peningkatan tetapi warisan itu harus dikekalkan. Dia punya tradisi, sebab itu yang menarik minat orang untuk datang ke Pekan Sehari Temeloh. Beliau menyatakan pada majlis perasmian cashless Pekan Sehari Temeloh di Temeloh, Pahang. Pada majlis sama, Pekan Sehari terbabit turut diberi pengiktirafan sebagai Pekan Sehari terpanjang dan peniaga paling ramai oleh Malaysia Book of Record.
Beralih ke berita sukan, skuad Dota 2 wanita negara melakar sejarah selepas meraih pingat emas kejohanan e-sukan global GEG Riyadh, Arab Saudi. Ini penampilan pertama skuad wanita negara di kejohanan berkenaan. Beraksi di Saudi Export Federation SEF Arena Riyadh, wakil negara yang diketuai Stephanie Lim mudah menundukkan lawan dari Peru dengan keputusan 2-0. Sebelum itu, skuad negara telah menewaskan wakil Thailand dan Argentina. Skuad lelaki pula meraih pingat perak selepas tewas 1-2 kepada Kazakhstan dalam kategori terbuka. Manakala skuad Street Fighter turut membawa pulang 1 pingat perak. 3 pingat berkenaan menobatkan Malaysia selaku juara keseluruhan. Kejohanan Kebangsaan Larian Menara Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ 2023, jaguh lari menara Soh Wai Ching bukan sahaja dinobatkan pemenang tetapi juga berjaya memperbarui rekod peribadinya. Pelumba berusia 29 tahun itu melakar masa terpantas 1 minit 57.5 saat pada larian ketiga bagi larian 552 anak tangga. Kejayaan itu menyaksikan Wai Ching memecahkan rekod peribadi terdahulu 2 minit 3 saat. Target nak buat bawah 2 minit. Rekod kejohanan dulu 2 minit 3 saat. Tapi hari ini walaupun 3 round berjaya tempuhi bawah 2. Memang gembira lah. Cabarannya memang sangat susah kerana terdapat banyak atlet-atlet daripada luar negara. Ada Jepun, ada Taiwan, ada Kenya, ada Nepal. So walaupun home ground tapi rasa cabar. Kena pertahankan tempat diri sebab ditaja oleh MBPJ. So lagi kena menang lah. Tak boleh nak kalah ni. So lagi demi Malaysia. Edisi sulung yang berlangsung di Menara MBPJ itu menyaksikan seramai 350 peserta tempatan dan antarabangsa mengambil bahagian. Persatuan Bola Sepak Melaka MAFA akan membuat rayuan kepada Liga Bola Sepak Malaysia MFL untuk membenarkan pasukan dari Melaka kembali ke saingan Liga Super. Presiden MAFA, Dato' Sri Abdul Rauf Yusof berkata jawatan kuasa baru yang dipilih pada Kongres Tahunan ke-67, MAFA akan berunding dengan MFL dalam masa terdekat. Beliau yakin perkara itu dapat direalisasikan menjelang ulang tahun ke-100 MAFA pada tahun depan. Bergantung pada kelulusan dia dengan syarat yang ditentukan pada kita. Selepas ini dengan tim baru ni hari ini akan kita menjelang pada ulang tahun ke-100. Kerangka ini adalah menjadi salah satu objektif kita untuk kembali semula kepada Liga Super. Dengan mencari rakan-rakan kongsi yang terbaik untuk menjadi rakan kepada Persatuan Bola Sepak Melaka. Dengan pewujudan rakan kongsi ini, moga kita dapat kembali semula ke persada Liga Super pada tahun yang akan ditentukan oleh pihak MFL. Pada kongres itu, beberapa nama baharu mengisi barisan jawatankuasa eksekutif bagi Penggal 2023-2026. Antaranya bekas Ketua Pegawai Eksekutif Kelab Bola Sepak Melaka United, Datuk Muhammad Saiful Mat Safri dilantik sebagai timbalan Presiden MAFA bagi menggantikan Datuk Wira Muhammad Yusof Mahadi. Berita tengah malam berakhir di sini. Dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan. Penuh harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.